Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Dah lama dah saya meninggalkan apa tu kita punya live ni. Dah lama sangat dah tak live. Dan insyaAllah hari ni kita berjumpa semula dalam kita punya mood. Mungkin mood dah tak ada kot, mood merdeka. Kita dah masuk bulan 9 dah. Kita dah masuk bulan 9. Dan bila dah masuk bulan 9 bermakna kita ni dah masuk dekat dalam fasa yang ketiga lah, dekat dalam tahun 2020. Okay. So hari ni sengaja kita ambil satu tajuk yang mana merdeka. Adakah kita ni betul-betul merdeka sebab kita dah melihat kepada kita dah lepas pada satu situasi baru-baru ni. Baru aja hari ni 4 hari bulan 9, dah 4 hari yang lepas kita menyambut merdeka. Kita masa tu kemungkinan besar hari cuti yang panjang. Dia orang kebanyakannya balik kampung. Siapa balik kampung? Angkat tangan. Okay. So dalam masa kita bersama, kita dalam mungkin dah lama dah saya tak buat live. Tapi mungkin selepas PKP lah, lebih-lebih lagi masa PKP ada juga itu kita buat buat live, kita ada buat kelas. Dan insyaAllah lama kita rehat daripada bulan 5 kot. Bulan 5 dan sekarang ni kita nak masuk kepada bulan 9, almost dalam 4 bulan. Dan insyaAllah kita dah start dah buat kelas secara online. Dan insyaAllah saya akan always masukkan lagi dekat elemen-elemen baru, update-update perkara baru dekat dalam kehidupan, bercerita tentang keagamaan, cerita tentang investment, cerita tentang ada a few lagi business lah semua sekali. Dan tajuk hari ni saya nak cerita tentang merdeka. Adakah ini tajuk ni dah lambat pada saya tak sebab saya lihat satu benda yang berlaku dekat dalam kita punya posting kebanyakannya pada hari merdeka tu. Masa tu kita buat kita buat posting tentang merdeka. Tetapi kebanyakan daripada kita sebenarnya dia tak ada rasa dekat dalam ni. Dia tak ada rasa merdeka tu sendiri, tak ada rasa. Terutama sekali macam saya cuba bersembang dengan anak-anak saya. Anak-anak saya yang paling tua pun umur 20, yang bawah dia pun dalam 18 tahun. Bawah tu 18 tahun, yang mana mereka ni beringkat dewasa. Apabila kita bercakap tentang patriotik sikit ni, ianya sebenarnya satu benda yang pada kita anggap macam dia agak sensitif. Akan tetapi saya cuba memberanikan diri sekarang ni untuk start masukkan elemen-elemen patriotik, elemen-elemen dekat dalam memperkuatkan, perkasakan diri anak-anak dalam jiwa dia, supaya dia ada rasa masa sayang kepada agama dia, sayang kepada bangsa dia, sayang kepada negara, dan sayang pada keluarga juga. So kita dah melihat pada kita sebenarnya merdeka yang lepas kita akan tak jumpa lagi. Dia seolah-olah macam pada tahun ni 63 kita tak jumpa. Kita akan jumpa merdeka yang pada tahun berapa? Tahun 2021, which is benda tu adalah tahun 60 ke 64 tahun kita merdeka. Sebab apa kita kena soal diri kita? Sebab apa kita tak ada rasa langsung kemerdekaan tu? Dia dah rasa macam jauh sangat dengan perjuangan orang dulu-dulu. Saya nampak keadaan kita ni sebenarnya kita sangat selesa. Kita sangat comfort dengan apa yang ada dekat dalam diri kita, keadaan kehidupan kita, keadaan apa yang kita lalui sekarang ni. Kita adalah jenis manusia hidup di bumi yang serba mewah ni, hidup di bumi yang serba tentram, serba aman ni, di bumi Malaysia ni, yang maknanya kita tak ada apa-apa dah yang kita nak fikir. Dan end up kita sebenarnya tak payah fikir apa-apa dan kita dapat hanya menerima. Saya suka melihat sebenarnya apakah yang dikatakan dengan merdeka ni. Apa yang akan dikatakan dengan merdeka? Sebenarnya apa tu merdeka tu? Apa yang merdeka? Merdeka tu apa sebenarnya? Dan spirit ni sebenarnya dia tak boleh kita nak cakap
uh, spirit kemerdekaan tu adalah spirit yang kita sahaja nak laung-laungkan waktu mereka. Sebenarnya itu saya berpendapat dia tak sepatutnya macam tu. Serupa macam kita melaungkan kalimah Allahu Akbar ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana akad kita kepada Tuhan kita waktu tu kita solat, kita kena pegang dia sepanjang masa. Jikalau solat tu kita pegang 5 waktu sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, sepatutnya benda tu akan kita pegang sampai bila-bila. Yang tu untuk keagamaan. Tapi untuk negara, semangat patriotik ni kita sentiasa ada. Kita sentiasa kena ada rasa sensitif, kita kena ada rasa kejiwaan kita terhadap negara kita untuk membelikan apa? Sebab kitalah orang yang akan mempertahankan negara kita. Sebab benda ni tak kira sama apa-apa juga bangsa, apa-apa juga daripada mana juga etnik ataupun kaum dekat mana-mana negara, mereka akan memperjuangkan satu perkara ni, iaitu kemerdekaan. Okey. Jadi saya nak sharekan something. Saya nak share something, ada 3 perkara yang dalam waktu yang pendek ni, live ni saya tak fikir untuk nak cerita panjang. Cukup untuk katakan misalnya kita dapat bersembang something, untuk membolehkan kita rasa ada kita faham kemerdekaan ni yang mana kita nak bawa. Adakah kita melihat kemerdekaan tu dari aspek negara sahajakah, atau ianya negara maksudnya hanya kerajaan yang memikirkan tentang kemerdekaan, atau adakah kita nak menjadikan lambang bendera tu sebagai kemerdekaan, atau sebaliknya, atau dia tak ada apa-apa makna pada diri kita. It's nothing, tak ada apa-apa langsung yang kita nak cakap, yang kita fikirkan tentang kemerdekaan ni. Okay? Saya terfikir satu perkara apabila saya suka lihat pada ikon agama kita, seorang ustaz yang saya rasa semua kenal, Ustaz Abid Liu. Betapa dia rasa bersyukur, dia rasa sangat-sangat berterima kasih pada Allah. Kerana apa? Kerana dia dapat mengenal Islam. Dia dapat mengenal Islam, dia dapat mengenal kalimah Allah, dia dapat mengenal apa itu Islam. Dengan itu dia dapat rasa nikmat yang sangat besar di dalam hidup dia. Okey. So saya pun belajar banyak daripada apa yang dia cuba buat. Sebab saya dilahirkan sebagai seorang Islam, saya dilahirkan sebagai seorang Melayu, dan saya juga dilahirkan di bumi yang bertuhan, di bumi Malaysia kan. Dan sangat-sangat best lah, sangat-sangat bertuah. So spirit ni yang saya cuba bawakan dalam tajuk apa yang saya nak bongkarkan hari ini, yang kita sebut sebagai kemerdekaan ni. Okay? Tapi persepsi yang saya bawa adalah berbeza sikit. Mungkin saya nak sharekan. Okay, ada 3 perkara saya nak share. Ada berapa? Ada 3 perkara. Pertama sekali, dari segi macam bila kita cakap merdeka, pertama sekali, adakah kita rasakan yang kita bebas dalam pemikiran kita? Aspek ni aspek pemikiran, maknanya mindset kita, adakah kita masih berada dekat dalam ruang kita, dekat dalam, orang kata dia border. Contoh macam senang cakap, jikalau kita ada satu kotak ataupun kita meja lah, katakan saya berhadapan dengan meja depan ni, anda semua berhadapan dengan meja depan ni, kita nak throw idea, kita semua cerita benda apa yang di hadapan kita. Adakah ini saja yang kita nak memikirkan, atau adakah kita nak buka minda kita tadi di luar daripada sini, di luar kotak meja ataupun ruang lingkup kita ni, supaya kita boleh lebih banyak berkarya, supaya kita lebih banyak lagi idea, supaya kita boleh banyak lagi menghasilkan sesuatu benda yang lebih hebat, lebih hebat. Kerana jikalau kita lihat banyak pembacaan yang kalau kita lihat dekat overseas, contoh dekat dalam Silicon Valley ke ataupun mana-mana, kalau kita lihat mereka yang berjaya, mana mereka boleh innovate something, boleh keluarkan idea yang sesuatu idea tu, disebabkan oleh mereka tidak meletakkan border. Mereka tidak, pemikiran mereka tidak letakkan dalam satu border tu, maknanya dia ada satu ruang lingkup kotak, yang mana ini adalah dia punya ruang lingkup, yang inilah dia akan fikirkan. Akan tapi dia pergi keluar. Kalau dalam bahasa yang lain kita sebut think out of the box lah.
Ini satu daripada yang kita kena fikir. Jikalau kita nak memerdekakan diri kita, selalu kalau kita cerita dari segi banyaklah dari segi macam engineering, selalu saya tengok kebanyakan kita dah terbiasa dengan ada untuk buat submission. Contoh submission, kita lihat dia ada checklist 1, 2, 3, 4, 5 sampai katakan 10. So kita cuma tik. So kita kena prepare disebabkan oleh authority yang minta supaya benda ni. Dan mereka tidak mahu keluar daripada situ, menerima ilmu-ilmu baru, menerima suatu idea yang baru, menerima inovasi yang baru, menerima satu pendapat yang lebih bernas atau yang boleh membawa kita kepada alam yang zaman yang selepas daripada tahun 2000, sekarang kita dah masuk 2020, dia kata nak berlangkah masuk ke 2030 pula. So yang ni yang satu kita lihat dari segi aspek kemerdekaan. Yang kedua, kita selalu dekat dalam ruang pemikiran kita, selalunya kita berfikirkan yang kita selalu letak kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Contoh kadang-kadang pilihan apa yang saya boleh contoh mudah macam ni lah. Katakan misalnya contoh kita cakap selalu kita kedai makan. Zaman-zaman yang saya kecil dulu, kedai yang paling best sekali, kedai yang paling sedap, yang idaman yang selalu kalau kita dapat makan dan paling special lagi sekali adalah kedai makan macam KFC. Itu adalah tempat yang paling best lah kan. Paling seronok sekali kita makan, dan kita akan cuba fikirkan inilah tempat yang paling best sekali. Akan tetapi sekarang dah tak berapa ni sangatlah sebab banyak dah option-option lain. Tapi saya nak bawa kepada bagaimanakah cara kita berfikir dekat dalam untuk konteks kemerdekaan ni, kita memikirkan pilihan yang kita ada selain daripada satu tadi. Kadang-kadang kita fikirkan option kita ada ini saja. Contoh kita nak pergi jalan, kadang-kadang jalan kita sekarang mengikut kepada Waze kan. Kalau kita Waze ke ataupun Google kan, kita lihat satu jalan saja. Ini je jalan. Tapi kita tak nak berfikirkan kita follow. Ini adalah route yang kita akan ikut. Route, maknanya ini routing yang akan ikut. Kita tak fikirkan sebenarnya ada jalan lain. Dan banyak kali juga terdapatnya banyak kes yang macam saya sendiri, kadang-kadang Waze dia pusing jalan lain. Dan kalau kita ikut jalan yang lawan daripada arah dia, sebenarnya kita boleh datang lebih cepat. So inilah sebenarnya yang saya nak cerita tentang konteks yang kedua ni, adalah pemilihan kita di dalam kebolehan kita untuk membuat pilihan, terutama sekali dalam keuangan. Dan kita lihat sekarang keadaan yang menjadi isu besar dalam Malaysia ni adalah kadar pendapatan yang ada dekat dalam rakyat Malaysia sekarang, which is benda tu pendapatan perbelanjaan melebihi daripada pendapatan. So ini yang menjadikan kita masih terikat, macam tangan ni kena ikat. Kita masih lagi rasakan kita tak boleh membuat pilihan, kita rasakan kita tak boleh buat apa-apalah. Terutama sekali kita tengok je orang beli rumah, tapi kita tak mampu nak beli rumah. Itu maksudnya kita tak ada pilihan. Kita tak ada banyak pilihan. Kita nampak orang kereta best-best, tapi kita tak boleh membeli kereta. So ini yang kalau kita kekalkan benda yang ada di sini, kita tak cuba untuk keluar daripada jiwa kita untuk memberikan kita membuat pilihan. Contoh tadi yang saya cakap tadi, kalau katakan Waze tunjuk jalan kita satu tu, kita cuba memberanikan kita untuk keluar daripada apa yang ditunjuk tu, daripada kebiasaan, dan kita akan jumpa sesuatu yang baru. Okey, saya harap anda faham poin saya yang kedua. Dan poin saya yang ketiga, kita kadang-kadang di dalam kita banyaklah kadang-kadang ada viral yang baru-baru ni, banyaklah ada cerita tentang orang tak puas hati ataupun orang sakit hati dengan orang lain. Dia ada rasa macam perasaan dendam, macam perasaan tak puas hati. Dan kita fahamlah sekarang ni dekat dalam kita sekarang berada dekat akhir zaman kan, akhir zaman, which is elemen kita panggil elemen fitnah tu yang sangat berleluasa, yang sangat-sangat besar, yang mana dia akan nak attack, dia akan attack saja orang tu, dan orang dan masing-masing akan jadi jadi viral. Masing-masing akan menjadikan jadi nasi tambah lah, jadi menukuk tambah daripada apa yang ada. So ini
sebenarnya kita kena lihat dari segi satu perspektif yang lain. Pada saya lah, saya berpendapat bahawa kalau kita nak memerdeka diri kita, kita kena lepaskan diri kita daripada terpenjara, daripada kita meletakkan diri kita, meletakkan kesalahan kepada orang lain, meletakkan dendam pada diri kita kepada orang lain, meletakkan rasa macam tak puas hati pada orang lain, meletakkan sakit hati pada orang lain. Apabila kita lepaskan sini, dan insya-Allah kita akan merdeka di sini. So satu-satu saya nak share something berkenaan dengan ni. Benda ni sangat penting. Saya ingat lagi ada pesanan daripada Dr. Fadilah Kamsah. Dr. Fadilah Kamsah, dia bercakap, saya ingat lagi, masa ni berapa tahun lepas lah. Dia cakap apabila kita nak tidur, kita naklah lupakan apa juga kesalahan orang lain dan kita nak memaafkan dia. Saya ulang balik semula. Saya ingat perkataan dia. Dia kata apabila kita nak tidur, kita naklah lupakan apa sahaja kesalahan orang lain dan kita memaafkan dia, dan lepas tu baru kita tidur. Alright. So, lama sebenarnya saya fikir benda ni, apa sebenarnya hikmah daripada sini. Bukan senang. Kadang-kadang kita ada rasa macam sakit hati, kita merasa macam dendam pada orang lain, dan bila perkataan ni keluar daripada seorang pakar motivasi, dia suruh kita lupakan apa salah orang tadi tu dan kemudian kita maafkan. Benda yang bukan mudah. Dan bila saya lihat, apabila saya ada jumpa-jumpa dengan ustaz, kan banyak kuliah-kuliah, lagi-lagi sekarang kita banyak YouTube, kita boleh belajar daripada ustaz-ustaz yang banyak-banyak hebat-hebat. Saya jumpa satu petua, saya jumpa satu conclusion, satu conclusion. Saya rangkum ni, dan kemudian saya lihat satu perspektif. Satu perspektif yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan dia berkait juga dengan kemerdekaan yang saya sebut ni tadi. That's why tajuk yang saya sebut tentang merdeka ni adalah, ianya sebenarnya nampak macam bodoh sangat kan. Bodoh sangat lah kan. Alah, cerita merdeka dah lepas. Tapi ianya sebenarnya ada dekat dalam jiwa kita. Jiwa yang saya sebut tadi tu tentang pemikiran kita, tentang cara kita membuat pilihan. Dan ni yang sekarang ni, apa yang saya sebut ni, jiwa kita nak dimerdekakan. Macam mana kita nak memerdekakan diri kita? Bagaimanakah untuk kita membolehkan diri kita dan lepas dari segala dia punya macam ada banyak beban dalam diri kita. Benda ni paling susah. Paling susah. Okey. Daripada sebutan tadi, daripada Dr. Fadilah Kamsah ni tadi, saya nak bawakan apa yang Rasulullah suruh buat. Memanglah daripada apa yang guru dah ajar, dia pergi last sekali pada Rasulullah. Sebab Rasulullah paling atas, dia yang menyampaikan. Sebab Rasulullah, dia ambil daripada apa? Malaikat tu daripada Allah. Dia sampai daripada Quran lah sebenarnya. Dia sampai. Dan saya study ni, saya lihat kemerdekaan ni datangnya apa dalam konteks jiwa ni tadi. Dia nak dapat ketenangan jiwa, nak dapat kemerdekaan jiwa ni, satu benda yang kita kena ingat, satu perkara ingat apa yang Rasulullah suruh buat. Apabila kita nak tidur, kita kena ingat bahawasanya tidur itu adalah sebahagian daripada mati. Semua orang tahu tidur adalah sebahagian daripada mati. Dan juga kita tahu bahawa tidur tu adalah mati kecil. Betul lah, mati tu mati besar kan. So, apa yang kita kena buat? Pertama sekali kita kena ambil semayang. Kita kena ambil semayang. Dan kemudian kita waktu kita tidur tu, sebenarnya kita nak mengiringkan dekat dalam ni kanan saya, kanan kena jiwa kita kena mengiringkan kanan supaya menghadap ke kanan. Dan benda ni Rasulullah buat, suruh kita buat sebenarnya untuk membolehkan. Ini adalah percubaan untuk kita nak menghadapi kematian. Selalu kita lihat kan, kita selalu doa, ya Allah matikan aku dalam keadaan beriman, matikan aku dalam keadaan aku beriman kepadamu, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan aku suci. So inilah sebenarnya pendekatan yang baik. Dan kalau kita lihat orang kan selalu sebut, wah bagusnya dia dapat mati dalam keadaan sujud kan. Dia dapat mati dalam keadaan dia baca Quran, dia mati dalam keadaan tengah solat, dia mati macam-macam lah. Mati dalam keadaan yang baik. Tapi ini adalah yang Rasulullah suruh buat ni, sebenarnya adalah cara kaedah macam mana untuk mendidik kita, untuk menjadi kita pengakhiran hidup kita yang baik sebenarnya. So satu daripadanya adalah kita memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak kena lupakan apa yang ada kita dunia ni. Kita nak fikir lepas ni nak mati dah ni.
Tinggalkan semua sekali. Tinggalkan apa yang ada dekat dalam yang kita bebankan kepala kita ni, kita tinggal. So semua tu synchronize sebenarnya. Jadi jiwa kita ni tadi akan tenang. Okay, dan bila nak tu kita nak kena selawat, kena banyak-banyak astaghfirullah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Kita kena selawat banyak-banyak, ingat Rasulullah, minta syafaat Rasulullah, baca orang kata 3 kul tu semua sekali. Untuk apa? Supaya ready. Kita ready bahawa yang kita nak buat ni adalah amalan. Tidur ni adalah amalan. Dan jikalau ditakdirkan umur kita tak panjang, kita telah melangsaikan hutang kita kepada manusia. Diri kita telah terbebas daripada dendam dengan orang lain. Kita telah memaafkan dia, dia nak maafkan kita. Itu masalah dia dengan Tuhan lah. Kita sendiri dah lepas, kita dah release dah. Dan kita menghadap kepada Tuhan dalam keadaan apa yang Rasulullah suruh buat. Inilah sebenarnya intipati yang saya rasakan. Walaupun tajuk yang saya sebutkan tadi tentang kemerdekaan, yang mungkin ada di kalangan sahabat rasa oh ini dah basi. Tapi pada saya, benda ni tetap ada dalam jiwa, tetap ada pada jiwa. So saya sharekan ada 3 perkara tadi. Yang pertama tadi adalah cara macam mana kita kena mengubah pemikiran kita. Kita tak ada border dekat dalam pemikiran kita. Kita kena lebihkan diri kita untuk berfikiran cara besar, cara meluas. Dan bertepatan pula dengan kita punya sekarang, kan kita ada PKP, kan kita dah ada new normal yang baru. Kita kena berfikir bagaimanakah untuk berinteraksi dengan orang luar dengan tanpa kita berjumpa. Macam sekarang lah, saya jumpa dengan anda semua dengan tanpa berhadapan, kan? Ramai kalau tengok-tengok macam tu. Dan benda ni adalah yang baru, jadi kita kena memikirkan. Kalau orang fikir negatif, itu masalah dia. Kita fikir cara yang positif supaya kita semua sama wavelength. Yang kedua adalah bagaimanakah kita bebas untuk membuat pemilihan. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah kita nak memerdekakan jiwa kita dengan kaedah yang tadi saya sebut, maafkan orang, buang segala dendam, buang segala-galanya, dan insya-Allah ianya akan menjadi kemerdekaan yang abadi, bukan untuk orang lain, akan tetapi untuk diri kita. So insya-Allah kita jumpa lagi dekat dalam siri yang selepas ni. Insya-Allah doakan mudah-mudahan saya boleh lagi buat live ni, boleh sama-sama share. Dan saya doakan anda semua sihat walafiat. Saya doakan semua sahabat-sahabat semua akan sentiasa dapat redha daripada Allah, dapat dalam menjalankan kerja anda dengan smooth, dengan baik. Dan insya-Allah kita berada dekat dalam rada Allah, kan, dalam lingkungan kerja-kerja yang Allah suruh dan yang meninggalkan yang Allah larang, dan dekat dalam apa yang Rasulullah tunjuk pada kita. InsyaAllah jumpa lagi. Saya Al-Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.